Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Apa khabar teman-teman? Kalau yang mana mendengar, saya harap malam ini saya punya live tak kena hack lagi lah. Wajah ada ya, Rubidin okey, nampak satu aja yang like-nya. Yang lain tak timbul lagi. Nampak-nampak gayanya macam kena hack. Okey, Sahak Ibrahim okey. Mak Azhar okey. Rubidin okey. Alhamdulillah, nampak-nampak gayanya cerah pula ni. Terima kasih. Saya perlukan like tu supaya pertama tentulah memberi semangat kepada saya ya. Yang kedua, apa khabar Rusnin, Halimah, Rusinin Korongot daripada Sarawak, Sabah ya. K. Aziz, sebab semalam saya cukup tak seronok, tak ceria. Kalau tengok wajah saya semalam memang tak clear. Terima kasih diksi-diksi clear ya. Samsul Anwar, Assalamualaikum. Syuami Musa, Rusia, Syuala, Robiah. Dan saya minta maaf sebab semalam saya bukan di luar kemampuan saya. Memanglah mereka sekarang ni sedang mencari jalan untuk melakukan hacker terhadap apa saja yang saya nyatakan. Sebab malam tadi saya membela sebab adanya usaha-usaha mereka untuk memalukan jabatan-jabatan yang penguatkuasa. Jadi kadang-kadang inilah yang saya khawatiri. Sebab dalam zaman dunia tanpa sepadan ini, tentulah ini berita-berita tidak lagi disaring. Waktu saya zaman saja, apa khabar Saudara Sulaiman Hassan? Kau dengar tak? Syaf. Saya bila sebut Syah Offspring ni, saya tersenyum sebab bukan apa Syah. Memang saya minta saya panggil Syah ajalah Syah ya. Jangan marah Syah. Nak sebut Offspring tu, tua-tua ni, gigi pula tu. Rongak sana, rongak sini. Saudara Ismail Muhammad, apa khabar? Saudara Ros Diana, Mustafa Ilyas, Sebastian Omendik. Assalamualaikum bang, ceria nampak. Saya sentiasa ceria dalam apa suasana pun. Tapi bagaimanapun hati itu membengkak. Saudara Long Piah, Mahfuz Nordin, Zarul Azan dan teman-teman yang lain, Saudara Ibrahim ya. Jadi kalau yang tak sempat saya santuni, tapi saya tetap akan santuni selepas saya usai saya melayari laman sosial ini. Seperti biasa, saya harus melaporkan. Orang tak suka, tak apalah. Tapi saya rasa bertanggungjawab untuk memberitahu mungkin ada teman-teman yang tak ada berkesempatan untuk mengikuti perkembangan-perkembangan berhubung dengan COVID-19. Kerana hari ini kes baru masih lagi beredar pada 1,810. Masih banyak dengan kematian sebanyak 6 orang. Jumlah warga yang telah pun menemui ajal kesan daripada virus corona ini adalah 402 orang yang terkumpul. Dan mereka yang dijangkiti oleh wabak ini sudah menjangkau 80,309 orang. Daripada rakyat kita 32 juta, retinya berapa peratus tu yang kena jangkitan. Di Sabah tiba-tiba naik balik. Kekhawatiran saya, Rosinin, berhati-hati di Sabah sebab hari ini saja di Sabah 532 kes. Negeri lain berlegar pada 1, 22 di Kedah, okey, Penang. Walaupun ada kenaikan, Penang ni in the limbo. Tetapi yang agak mengerikan saya adalah di Selangor. Selangor hari ini jangkitannya mereka yang dijangkiti oleh wabak virus corona adalah 829. Di Pahang juga. Selama ini saya cukup seronok tengok Pahang. Pahang selama 4 minggu, 3 minggu berturut-turut tiada jangkitan. Sekarang ni, hari ini bertambah. Dia semalam turun 45, hari ini naik 96. Cuma, satu negeri saja yang masih lagi kekal mampu mempertahankan. Keep it up, warga Perlis. Masih lagi sudah 1 bulan lebih. Siapa tadi? Alamak, siapa ni? Dia nampak dia bantai je tu. Ni siapa lah tulis tadi. Saya melabur ni tak tahu. Ni daripada saudara Alik Hafiz. Bantai je tu. Don't hold back. Nah, bagi saya berkali-kali saya nyatakan bahawa ruangan ini adalah ruangan memberi pencerahan. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalaulah pencerahan saya ini tidak betul, saudara boleh memperbetulkan. Tiada lain tidak bukan supaya kita faham keadaan politik, keadaan ekonomi, keadaan berita semasa. Yang saya cuba mengulas mengikut pengetahuan saya. Saya bukanlah mengetahui segala-galanya. Dan saya bukanlah orang yang berautoriti. Saya tidak mempunyai autoriti
Sebab saya bukan mewakili kerajaan. Bukan juga mewakili Parti UMNO. Tetapi saya orang UMNO. Saya warga UMNO. Jadi kalau sesuatu benda yang kita lihat tak begitu menyenangkan, saya perlu memberi pencerahan. Kita kena ingat, baginda Rasulullah SAW ini mengingatkan kita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Ini hadis daripada Bukhari yang ke-5933. Status hadis ini adalah hadis sahih. Kerana dari segi pengajarannya, Allah memberikan nikmat yang pelbagai kepada kita. Antaranya nikmat sihat dan masa lapang. Kebanyakan manusia lupa menggunakan sebaiknya dua nikmat ini. Tapi bila penyesalan tidak berguna, bila telah sakit dan usia semakin pendek. Sebab itulah Ibnu Battul berkata, barang sesiapa yang memiliki dua nikmat ini, iaitu waktu lapang dan waktu sihat, hendaklah ia mensyukurinya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Jadi barang siapa yang tidak bersyukur, maka dialah orang yang tertipu di dunia ini. Begitu juga Ibnul Jauzi berkata, dunia adalah ladang untuk kita beramal, untuk menolak hasilnya di akhirat kelak. Dunia adalah tempat kita menjaja barang dagangan, sedangkan keuntungannya akan diraih di akhirat nanti. Barang sesiapa yang memanfaatkan waktu lapang dan nikmat sihat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah yang akan berbahagia. Sebaliknya, barang siapa memanfaatkan keduanya dalam maksiat, dialah orang yang tertipu. Begitu juga kata Ibnu Mas'ud, aku sangat benci orang yang menganggur, iaitu orang yang tidak beramal untuk penghidupan dunianya dan akhiratnya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita memanfaatkan dua nikmat ini dalam ketaatan. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tertipu dan terpedaya. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Tentulah kiriman daripada hadis Rasulullah tadi adalah daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor. Masih lagi e-commerce, saya menanti teman-teman. Saya tahu dalam keadaan ekonomi begini mungkin belum ada lagi yang membuat perusahaan masing-masing. Tapi kalau ada nanti, jangan lupa untuk berkirim ataupun menghantar untuk diiklankan, untuk diwawarkan produk-produk saudara. Pertama sekali pada Azhar. Nombor telefonnya 011-330-41241. Jadi Azhar ni tentulah disibuk dengan buku-buku bapaknya ya. Yang saya tulis iaitu buku Diary dari Penjara dan Rahsia yang Terpendam. Cuma tadi saya sepatutnya ada live interview bersama dengan Yang Maha Mulia Tengku Razali, tetapi terpaksa dibatalkan di saat-saat akhir kerana ada sesuatu. Tunggulah tu rasanya, ada sesuatu. Tunggu. InsyaAllah. Begitu juga Al-Azhar ni, dia hari ni mak dia buat, ni cantik ni, rendang tok. Orang Perak kena ada rendang tok dan kuih bahulu. Ini adalah rendang tok yang dihasilkan oleh Ibu Al-Azhar. Yang saudara boleh berhubungi beliau 011-330-41241. Dalam keadaan sekarang ni saya faham saudara mungkin kewangan masih lagi tidak begitu berkemampuan, tak apa. Tapi ingatlah nombor itu. Ataupun jangan lupa dengan dinding manis Siti Farehah 017 711 4300. 017 711 4300. Berhubunglah dengan Siti Farehah untuk Sir Dian Shah daripada Kaum Baru hadir. Terima kasih untuk mengiklankan atau mewawarkan produk saudara. Kalau nak dinding manis Siti Farehah, tadi Saudara Azmi daripada Kota Baru menghubungi saya. Dia kata, sedap makan dinding manis bersama dengan nasi. Begitu juga dengan kizinis, buah-buahan, berhubung. Saya tak lupa nombor telefon, tak ada. Jadi saudara, itu e-commerce. Teman, sahabat-sahabat, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan terus bercakap benda ini.
biarlah orang nak marah macam mana pun. Dan tajuk perbincangan kita malam ini, Perak masih bergolak. Banyak orang ingat kita selesai dah. Rupanya Perak masih bergolak. Tapi sebelum saya nak mulakan perbicaraan itu, saya harus menyantuni pantun yang dikirimkan oleh Pak Nazil daripada Perlis. Jadi orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa. Kata Pak Nazil, ada rakan bernama David, orangnya riang juga ceria. Allah menurunkan wabak COVID. Tandanya sayang pada manusia. Jangan saudara nak mengeluh. Adalah itu di sebaliknya tu, adalah ujian-ujian daripada Allah SWT. Tersempak budak tunjuk berani, tapi menanjak tanggak lepan. Jika tidak diduga begini, manusia terlajak bersikap melepan. Itu dia ini peringatan daripada Pak Nazil agar kita walaupun ada kehadiran COVID. Pak Nazil ni dia di Perlis. Okeylah tu Pak. Pak Nazil di Perlis tak ada COVID-19, tapi saya di Kuala Lumpur, saya di Selangor ni serius Pak. Shaft Offspring. Kalau kau masuk sini jangan jangan. Saya ingin berpesan kepada teman-teman ya. Kalau saudara nak masuk hanya untuk mengganggu, untuk apa? Kenapa menghabiskan waktu? Kenapa menghabiskan apa ini dia punya saudara punya kalau putih punya brand apa ke? Data. Saya maaf ya, saya bukan tahu sangat terminologi ni. Kenapa menghabiskan data? Kalau sekadar nak mengganggu, buat apa? Ini tidak akan menghalang saya untuk terus berbicara. Ini tidak akan mematahkan semangat saya. You can try me forever. Saya tak akan. Sebab usia saya pun sekarang ni bukanlah setahun, 2 tahun. Mungkin saudara anak-anak muda. Mungkin apa yang saya ceritakan ni terkena batang hidung, saudara tak suka. Tak suka, off sajalah, nak buat macam mana. Tapi janganlah maki hamun, gunakan perkataan yang lucah. Untuk apa menggambarkan diri saudara? Adakah saudara seorang yang tidak bermoral? Jadi saya mengharapkan teman-teman, kalau kita nak balas pun jawapan mereka pun, janganlah kita pula kita turut mencarut. Tak payah, kita usah layan. Saya tengok, saya senyum. Bila mereka maki hamun saya apa semua, saya tahu bahawa ini bukan datang daripada teman-teman yang ikhlas. Ada juga pandangan teman-teman dia kata, Tok, ini fakta ni kurang sikit. Okey, saya terima. Saya kata malam esok saya akan ulas balik. Begitulah cara kita berinteraksi dalam laman media sosial ini. Bukan tak setuju terus maki. Jadi apakah saudara satu orang yang mempunyai latar belakang yang tidak berpendidikan? Itu keadaannya. Saya ini mengingatkan. Now, masih lagi saya akan bercakap tentang masalah moratorium bank dan institusi kewangan. Kabarnya yang saya dapat tahu, bank cuma bagi moratorium cuma 2 bulan. Daripada bulan Oktober dan November. Ini membuatkan kehadiran mimpi ngeri bagi mereka-mereka yang masih berhutang ataupun ada hutang lapuk. Masalahnya sekarang, saya tak tahulah bagaimana, sejauh mana benarnya bank sudah menggaji ataupun menyediakan pemungut hutang yang bersikap ala-alung. Gugut sana, ugut sini, konon nak seal rumah orang tu. Macam mana sikap begini? Kenapa bank begitulah? Apakah bank dalam keadaan tertekan? Saya tidak yakin. Tapi sepatutnya, saya rasa seharusnya pihak bank mengeluarkan senarai siapa orang-orang yang ditauliahkan untuk memungkut hutang bagi pihak bank. Dan nama-nama mereka ini juga sepatutnya diserahkan pada pihak polis. Kerana kadang-kadang berlaku perselisihan pendapat, perselisihan faham di kalangan pelanggan bank dengan orang pemungut hutang. Maklum sajalah orang dalam keadaan tertekan. Bila telefon, saya dapat tahu nombor telefon awak begini, rumah begini, ini alamat rumah awak, awak ada hutang. Bukan banyak mana pun. Kadang-kadang saya dapat tahu, yang berhutang pun 1,000, 2,000, itu pun hutang lapuk. Tiba-tiba saja mendapat hutang begitu, jadi kelang kabutlah gaya. Orang dah susah. Tentulah dia akan menjelmakan maki hamun bergaduh. Dan saya harap, dalam keadaan begini, saya khawatir ada juga scammer. Kerana mereka dapat data, tak tahu zaman sekarang ni dunia tanpa sepadan, data-data itu mudah diperolehi. Mereka menggunakan data ini
untuk melakukan ugutan, skema. Untuk apa? Orang dah tak ada duit sekarang ni, tak payah nak ugut. Yang orang tak, sebab itu saya kata sekarang, bahawa kerajaan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya berkeyakinan, tentulah pihak polis sekarang ni terpaksa menambahkan lagi dia punya anggotanya untuk menangani masalah skema ni. Sudah meluas. Saya heran. Jadi saya mengharapkan supaya pihak polis dapat meningkatkan upayanya memerangi para skema dan samseng yang kononnya dilantik oleh pihak bank. Kerana dalam keadaan sekarang ni rakyat tengah menderita. Masa orang ada duit, kau kutip duit, kau bayar. Manusia mereka tidak mampu membayar duit bank kerana tak ada keupayaan. Sebab itu kita menuntut Menteri Kewangan, tolonglah peka dengan masalah rakyat. Ini yang tiap-tiap malam saya katakan, kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin kena dengar rintihan rakyat. Saudara mungkin tidak merasa apa-apa. Rakyat bukan hutang banyak, bukan hutang berjuta. Hutang rakyat dengan bank paling tinggi pun 5-6 ribu saja. Tetapi dalam keadaan sekarang ni mereka tidak mampu. Nak bayar RM50 pun tak mampu. Kerana keadaan ekonomi negara yang begini. Shah Hosling, cara mereka bercakap, pengumbar hutang ni pun macam mereka tu alung. Apakah bank sudah memasang alung-alung ni pula untuk menutup hutang dan menggunakan skema, mengambil data dan sebagainya? Di mana letaknya Privacy Act? Negara kita mempunyai akta melindungi privacy ataupun Privacy Act lah. Dalam bahasa Melayu panggil apa? Akta Perlindungan Persendirian Peribadi. Ya, jadi patutnya data-data rakyat tidak boleh diperoleh begitu mudah. Jadi kalau mereka dapat data, tahu alamat di sana, alamat sini, membuat ugutan dan sebagainya, menyusahkan lagi rakyat. Ya, sebab itu saya katakan sepatutnya kalau Menteri Kewangan buat kenyataan, moratorium ni diberi semangat sampai bulan 6 2021. Lega rakyat. Apalah salahnya kerajaan memberikan kelegaan kepada rakyat yang tertekan sekarang, yang tak punya wang. Saban malam saya bercakap, janganlah anda bersikap pekak, kuali, buat tak tahu. Ini masalahnya. Saya dapat satu kenyataan. Ada pula kononnya mengaku daripada RHB Bank. Sejak bila pula RHB Bank ni lantik budak-budak ala skema ni? Hah? LHDN. Dan lebih teruk lagi itu, konon-kononnya mengaku dia datang daripada lembaga hasil dalam negeri. Halo, takkan lembaga hasil dalam negeri pergi employ ataupun ambil engage dengan budak-budak Samsung ni? Ataupun lembaga hasil dalam negeri bagi data ni? Ini yang saya katakan tak patut dalam keadaan negara begitu. Mereka melakukan itu tidak lain tak bukan kerana mereka juga susah. Sebab itu pihak polis malam saya dah nyatakan, pihak polis mengeluar kenyataan supaya rakyat berhati-hati dengan skema. Berhati-hati bila berbelanja. Berhati-hati kalau keluar tu tak payahlah nak tunjuk pakai jam Rolex ke jam mahal 5-6 ribu semua tu. Ini semua mengundang kejadian jenayah. Bagaimanapun saya menasihatkan saudara, sila simpan. Pergilah ke pejabat polis yang berhampiran ataupun balai-balai polis berhampiran. Sila simpan nombor telefon polis. Josiko saya nak bercakap sebab IPR ni. Sila simpan nombor telefon pejabat ini balai polis yang berhampiran. Ada saja dapat telefon tu, teruslah hubungi pihak polis. Sama saya yakin, kerana kita punya polis bukan aman ni, bukan kecil-kecil anak. Sekejap je, terpasunglah mereka tu. Sebab dalam keadaan sekarang ni, kita tahu, rakyat tengah susah. Okey? Saudara Hazim Osman, salam Datuk Kamal dari Petrajaya, Kuching, Sarawak. Clear. Terima kasih. Apa khabar orang Petrajaya? Petrajaya, bukan Putrajaya ya. Bank negara macam tak masuk campur langsung dalam isu monetorium ni. Saudara Mahathir Hashim. Ini yang saya katakan, bank negara tertakluk sebab dia ada governor. Governor tertakluk pada di bawah Kementerian Kewangan. Menteri Kewangan lah. Yang mula Senator Tengku Zafrul. Saya tak dapat jumpa dengan sahabat saya sah. Kalau saya dapat jumpa dia, saya jerit kat dia. Ini saya janji saudara, saya jumpa. Memanglah dia tidak punya kuasa. Dia sekadar timbalan menteri je pun. Tetapi bingitlah juga. Nak buat macam mana? Terima kasih saudara Hafiz Ikhwan dari Johor. Saya marah kerana rakyat semakin ditekan. Bukan ditekan oleh suasana ekonomi lagi. Malahan ditekan oleh pihak bank.
Ini tidak lain tidak bukan kerana kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin tidak mahu menangani secara serius. This is a real serious problem. Bukan 1,000 orang, bukan berjuta orang tengah susah. Jadi letihlah saya sama malam ni bercakap benda yang sama, bercakap dengan orang yang pakak tuli. But don't worry, I will keep on saying selagi benda tak langsai. Sebab sehingga hari ini tak ada lagi. Isu moratorium ni masih lagi tergantung di awang-awang. Jadilah mimpi yang tak sudah. Mereka mahu rakyat menjana mimpi-mimpi indah. Tetapi sebenarnya inilah mimpi-mimpi ngeri. Rumah nak kena sil, kereta nak kena tarik, motor nak kena tarik, institusi kewangan buat tak tahu. Kalau benar mereka menggaji ataupun memasang pemungut hutang ni dengan cara samsing ni, tak tahu. Saya tak tahulah. Tapi kalau kena dengan keluarga saya khawatir. Anak-anak saya tu bukanlah ini boleh tahan sabar macam bapaknya. Takut berparang pula nanti. Jadi cerita lain pula tu. Okey, saudara Hero Amizo. Assalamualaikum Datuk. Saya Amir dari Taiping Perak. Clear. Terima kasih. Dapat MB baru. Tadi pun agak sumpah dia masuk pejabat hari ini, hari yang mulia pada hari Jumaat. Baik, saudara. Kemudian tentang pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja. Saya diberitahu dan difahamkan. Tadi pun ada keluar dalam Walls Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya nampak dari segi kenyataan yang berhormat Datuk Seri Najib nampak nada yang cukup kecewa beliau. Kerana kumpulan wang simpanan pekerja tak ambil pot pun saranan beliau. Kerana apa yang kita dapat tahu, memang ada perbincangan di kalangan pegawai tinggi kumpulan wang simpanan pekerja. Tetapi perbincangan itu hanya menyangkut soal mencari kaedah macam mana cara untuk membayar agihan kepada pencarum. Tapi bukan merubah syarat. Dan syarat-syarat yang dikenakan itu tidak ada perubahan. Ini mengecewakan Datuk Seri Najib dan saya rasa ini mengecewakan rakyat. Kaspoyong. Memanglah macam tu. Kumpulan wang simpanan pekerja. Masih lagi syarat-syarat yang ditetapkan. Mesti tidak kurang daripada 30% dan sebagainya. Syarat inilah yang rakyat tak tahan. Ini orang kata nak bagi-bagilah. Tak nak bagi, sudah cakap tak bagi. Senang sikit. Nanti kalau rakyat mengamuk, barulah kamu tahu. Dan kadang-kadang mereka inilah menyumbang kepada kebencian rakyat terhadap pimpinan kerajaan. So, saya tak tahulah. Peranan Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan yang baru dilantik. Dul Amin, kumpulan wang simpanan pekerja dah okey, Datuk? Dah okey, saya tak tahu. Yang saya dapat kiriman sekarang ni masih belum lagi. Selagi, saya dah cakap, selagi tak selesai, selagi rakyat tak kata, alright, kumpulan wang simpanan pekerja, alhamdulillah, syukur pada Allah, kami dapat menerima wang kami. Okey, kita tidak membicarakan soal kumpulan wang simpanan pekerja. Selagi ada masalah, selagi itulah saya akan bersuara. Sebab saya katakan, dari dulu, 3-4 hari lepas pun saya dah bercakap. Sepatutnya, unit bahagian khidmat pelanggan ni, mereka berhubung tu rakyat. Semua pencalon-pencalon ada tu hubung. Anda layak sekian-sekian. Bukannya menunggu rakyat datang ke pejabat kumpulan simpanan pekerja atau menangani line dan sebagainya. Gaji banyak, usahakanlah. Dan kita mengharapkan supaya mereka yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja berlapang dadalah. Berlapang dadalah, ingatlah. Tidak lain tidak bukan kita hanya untuk memberi khidmat pada rakyat. Ingatlah, setiap khidmat yang anda buat, yang anda lakukan untuk rakyat, segala-galanya itu tercatat untuk anda tuai di masa akan datang. Saya pun tak nak marah orang dah. Kalau boleh saya nak memberi pecahan demi 1, 2, 3. Okey saudara, saya haraplah bersamalah kita berdoa dari baik ini agar moratorium ini adalah keprihatinan rakyat kerajaan dan juga kumpulan wang simpanan pekerja dapat diselesaikan. Okey, Datuk, UMNO keluar dari kerajaan. Letih dengar asyik rakyat aja ini keadaan sebenarnya ya. Saudara Azmi, lebih penting nak bina tugu. Pada tower dari bantu rakyat. Ini keadaannya. Baik, saudara. Saya menerima kabar, rupanya krisis politik di Perak masih belum selesai. Sebenarnya, pagi tadi, sahabat saya, Datuk Syarani, telah pun berada di pejabat Menteri Besar. Memulakan tugasnya. Alhamdulillah. Ini new broom sweeps clean. Jadi beliau terus bekerja. Tak mau nak tunggu masa-masa, tak mau ambil masa, terus bekerja. Alhamdulillah. Orang Perak menong torium.
saudara memberi pencerahan kepada saya untuk menghiburkan saya. Terima kasih. Datuk, tu kuarantin 14 hari tu macam mana? Bila nak habis? Ini Azman Yusof bertanya pada saya. Yang ini saya tak dapat nak beri pencerahan. Saya minta maaf. Kerana saya tak tahu, ini terpulanglah pada Abang Long kita. Ini Datuk Ismail Sabri dan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, Tan Sri Nur Hisham. Nak tanya pada Menteri Kesihatan, dia pun kena kuarantin 14 hari. Menteri sendiri kena. Bayangkanlah. Saudara Osman Kamil, Assalamualaikum Datuk. Harap-harap dividen Sabtu ni tidaklah rendah macam tahun lepas. Saya tak tahulah dividen yang mana tahu. Saya tak tahu. Tapi yang saya menzahirkan harapan dan hasrat rakyat. Berbalik pada Perak, saya menerima kabarnya krisis di Perak masih belum usai. Jadi ini berhubung dengan perlantikan Esko Kerajaan Negeri. Kerana masih lagi dalam ding-dong. 5 orang yang telah pun dilantik semalam telah pun mengikat sumpah bersama-sama dengan Datuk Syarani. Dan mereka memulakan tugas. Tapi sebenarnya kalau tak lantik yang lain pun tak ada masalah. Banyak orang tak tahu apakah perlu dilantik 10 orang. Tak ada keperluan. Untuk lantik 4 orang esko dengan Menteri Besar dah cukup. Bagi saya cukup lah. Tak payah tambah-tambah pun kalau tanya kat saya. Mengambilkan boreh saja buat apa. Jadi esko ni gaji berpuluh ribu, bukan nak fikir rakyat kadang-kadang. Ini kerana kita kena ingat, banyak orang tak tahu. Undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perak, Menteri Besar nak dilantik sebagai Menteri Besar, mesti mendapat perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Kalau tak berkenan, inilah yang terjadi. Banyak orang tak faham. Dulu pernah terjadi di Terengganu. Bila tuanku dia kata tak berkenan pada Pok Yeh, buatlah macam mana pun. Itu kuasa dia, kuasa mutlak Raja-Raja Melayu. Begitu juga di Perlis. Tuanku tak nak syahidan. Buatlah macam mana pun. Jadi, begitu juga di Perak. Satu ketika dulu, zaman Allahyarham Tan Sri Ghazali. Akhirnya, Sultan teman, Tuanku Idris, dia kata selagi dia tak dapat, selagi Menteri Besar tak berhenti, sebab dia tak berkenan dengan Menteri Besar, maka dia tak nak bercukur. Berjambanglah Raja Teman. Tapi akhirnya waktu itu Tun Hussein On, Tengku Brahman, yang packer, maka mengambil keputusan Tan Sri Ghazali ini dihantar menjadi duta ke Mesir. Selesailah masalah. Dan hari ini bukan isu Syarani. Bukan isu Datuk Syarani sebagai Menteri Besar. Tuanku dah berkenan. Tengok ucapan dia semalam. Baik. Begitu tinggi pengharapan. Tetapi hati yang terluka, hati yang terguris. Datuk Syarani telah pun menyembah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan bahawa inilah senarai ahli esko. Jadi daripada senarai, daripada 10 nama itu, tuanku pilih 5 dulu. 5. Ini kena ingat, pelantikan esko juga adalah absolute power of the Sultan. Kita rakyat kena berdiri teguh belakang tuanku kita. Kalau itu keputusannya. Ini adalah absolute power. Kuasa yang mutlak milik sultan-sultan bagi negeri-negeri yang mempunyai raja. Kalau di Pulau Pinang, lain. Kalau di Melaka, lain. Kalau di Sabah dan Sarawak, saya tak tahu macam mana undang-undang tubuh kerajaannya. Tetapi undang negeri-negeri daripada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang dan Johor serta Negeri Sembilan. Ini absolute power. Tak boleh nak di-challenge. Bawa ke mahkamah pun kalah. Itu kuasa dia yang termaktub dalam perlembagaan. Jadi tuanku ni, bila dia titahkan 3 orang ahli PAS itu menghadap, mereka tak nak datang. Bila tak datang, itu adalah ciri-ciri penderakaan. Jadi bagi pandangan pada fikiran tuanku, kalau kamu dah deraka, macam mana kamu nak serve? Bagaimana kamu nak berkhidmat di bawah kerajaan betul? Mungkin itu pandangan tuanku. Ini mungkin. Jadi tidak terlantiklah. Jadi keadaannya saya kata, saya bukan nak membalut ini. Mereka tak mau menyantuni istana. Tapi bila dah tak terlantik, mula. Jangan tinggal daku. Tapi dapatkah dirawat hati yang terluka? Kenapa mereka sanggup melukakan hati Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak? Tuanku Nazrin, orangnya cukup menyantuni. Bahasa dia molek.
Dia bukan kasar, dia bukan keras. Dia cuma kata waktu krisis berlaku, dia minta semua ahli-ahli wakil-wakil rakyat dan juga pemimpin parti berjumpa menghadap baginda. Sebab baginda nak dengar. Tapi waktu itu, Haji Razman Zakaria ni sebagai Pesuruhjaya PAS Perak, dia kata sebab dia dapat arahan daripada Kuala Lumpur. Tentulah daripada Susah Agungnya, Taqiyuddin. Bila dah buat arahan begitu, tak datang. Sebab Haji Razman kata, dia tidak mahu memenuhi jemputan Sultan. Ini masalah. Nak macam mana orang yang ini banyak saya tak tahu. Razman Zakaria ni pencen custom aja pun. Tapi janganlah kau nak challenge Sultan. Akurlah pada kehendak istana. Saya bukan nak menyalahkan PAS, tidak. Tapi cara. Ini kali kedua pimpinan PAS Negeri Perak melukakan hati tuanku. Kali pertama era ayahanda baginda. Dah kuat ini Sultan Azlan. Sanggup baring tengah jalan. Saudara jangan lupa peristiwa waktu itu bisa nak diturunkan Datuk Nizar sebagai Menteri Besar Perak. Dia pun tak mau. Berlakulah kekecohan. Masa nak angkat sumpah di istana Dewi Iskandaria, sanggup bawa bendera apa semua berbaring tepi jalan. Kalau betul-betul tuanku ni langgar lah. Tuanku tak langgar. Dia berhenti, dia tengoklah kerana. Tapi bagaimanapun, hati sudah terluka. Itu kali pertama. Selesai isu itu, maka berlakulah, okey, tuanku pun mengampunkan mereka, tak ada masalah. Tuanku berjiwa besar. Okey, menerima maaf mereka. Tak ada masalah. Dan berjalanlah terus kerajaannya. Sebab itu, apa yang terjadi di negeri Perak, berjalan kepimpinan negeri itu seperti biasa. Tiba-tiba bila berlaku krisis ini, memanglah PAS tidak bersetuju supaya Feja ini digugurkan sebagai Menteri Besar dalam usul undi kepercayaan. Jadi mulalah mereka mengatakan UMNO ni bekerjasama dengan DAP. Sebenarnya isunya macam saya katalah, nak mencabut punat bisul yang ada di Peha. Itu saja. Tapi dituduhlah UMNO ni macam-macam. Macam-macam dituduh. Hari ini bila dah lantik sekarang ni, mulalah cakap, jangan tinggal aku. Saya tengok, bukan saya tak baca, kenyataan Tuan Ibrahim pun PAS tiada moral kalau berada dalam kerajaan yang menyingkirkan Menteri Besar Faizal. Itu ada kenyataan itu. Sebab itu, kalau bila kita mengeluarkan satu kenyataan, kena fikir baik-baik. Kesan akan datang. Yang ini, kena ingat, ini melibatkan istana. Saudara, bukan sahaja di sana Perak. Saya masih ingat lagi, waktu itu saya menjadi wartawan di Selangor. Almarhum Tuanku Salahuddin dalam pelantikan Esko di Selangor. Zaman itu Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri bagi nama. Terdapat 3 nama yang dicalonkan oleh UMNO untuk menjadi Esko, iaitu Tan Sri On Ismail, Datuk Mazlan, Datuk Arun, itu anak Datuk Arun yang menang kawasan lindungan, dan juga Datuk Fahmi Ibrahim. 3 nama yang dicalonkan oleh UMNO. Tapi tuanku pilih Fahmi Ibrahim saja. 2 nama lagi tak ada. Dan UMNO tak memberontak. What mean? Datuk, PAS ni apa yang dia nak? Saya tak tahu dia nak apa. Jangan, sekarang ni mereka akan menyerang habis-habisan UMNO. Ini pasti akan berlaku. Sedangkan Datuk Syarani dah sembahkan nama tu. Waktu Tan Sri Mat Taib di Selangor menyembahkan pada Duli Yang Mulia Sultan Selangor, nak senarai nama-nama untuk lantik sebagai Esko, tuanku pilih 2 nama tak ada. Tak ada pula UMNO nak mengamuk. UMNO Malaysia tak ada. Apa yang berlaku krisis di Perlis. Sembah pada tuanku tak nak. Itu kuasa dia, negeri dia. Sebab itu awal-awal lagi saya dah cakap. Ingat 4 hari lepas saya cakap. Jangan. Betul. Sultan Perak ni tak masuk pilihan raya. Tak ada undi. Tetapi jangan lupa. Rakyat Perak menjunjung kasih pada baginda. Sekarang ni dah jadi macam ni, macam mana? Jadi saudara, jangan kita pura-pura nak menyalahkan UMNO dalam keadaan sekarang ni. Dah nampak abang dah masuk. Memanglah UMNO gila kuasa. Ini bukan soal UMNO gila kuasa. It is not UMNO problem.
Ini problem sekarang ni, dah dibagi nama Tunku Tandak. Tapi mereka mengatakan dalam keadaan sekarang ni, mungkin mereka nak tarik handbrake. Bagi saya tak apa, tak ada masalah. Bukan kena UMNO, kita dah berpakat dah. Tubuhkan kerajaan. Sebab itu Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi mengatakan bahawa kerajaan di Perak adalah meneruskan kerajaan Perikatan Nasional. Cuma Menteri Besarnya daripada UMNO. Barisan Esko kekal nak dikekalkan. Tapi terpulanglah pada istana. Dalam keadaan begini, kalau PAS kata nak tarik handbrake, silakan. Tak ada masalah. Jangan lupa. Anda buat begitu, apa akan berlaku di Kuala Lumpur? Tarik handbrake, UMNO pun tarik handbrake. Alang-alang menyelup Pekasam, biar sampai ke Pangkalangan. Alang-alang kita dah mandi, biar basah. Alam-alam kalau alang-alang sampan itu dah karam, biar karam sekali. Sebenarnya saudara kena ingat, rakyat yang saya tengok tiap-tiap malam, ini saudara ambil Kerawang, yang Melayu bergaduh, kita salahkan DAP. Betul. Yang bergaduh sekarang ni antara setengah orang yang tak faham. Saya tahu warga PAS akar umbi di bawah dia faham. Saudara Mak Khalil, biar bubar parlimen. Ini kehendak rakyat sebenarnya. Untuk menyelesaikan masalah. Kemelut ini berlaku sejak wujudnya Kerajaan Pakatan Harapan. Tak henti-henti, lepas satu. Kerana kerajaan ini, Kerajaan Pakatan Harapan ini, dibina atas fitnah. Atas tumahan. Atas cacian, maki hamun. UMNO, Barisan Nasional berlapang dada. Kita kalah, kita terima kekalahan. Kita tak orang kata mengelejat lah bahasa orang Perak. Oh, tak dapat ni, mesti nak. Tak. UMNO bila dia kalah, dia terima. Saudara Mahazir Hashim, Datuk, komen sikit pasal cadangan Hamzah Zainuddin untuk tubuhkan gagasan baru PN. Ini orang yang seorang lagi dah mengelupur, dah mengelejat ni. Orang yang dah merasa dia akan mengalami kehilangan kuasa. Dia dah merasakan the eroded power. Kuasa yang mula berkurangan, dah erode. So biarkan PAS. 3 kerusi je pun. Kita tak mau, kita nak menyantuni. Saya ingat lagi pesan Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata, Mal, dalam apa keadaan pun, kita janganlah sampai muafakat nasional ini pecah. Sayang kalau tengok Melayu bergaduh lagi. Ini niat kita baik. Bagi saya, cara terbaik adalah pimpinan PAS. Menghadaplah Tuanku Sultan Perak. Memang ada usaha daripada Tuan Guru Haji Hadi nak menghadap Sultan Perak. Lanjutkanlah. Dan bawalah sekali Taqiyuddin. Bagi saya, antara orang yang juga yang bertanggungjawab dalam stigma dalam berlaku fiasko politik ni juga, jangan lupa Sis Agong. Jadi dalam keadaan begini datang turun. Begitu juga dengan Tuan Haji Razman Zakaria. Sebab itu kenapa dia keluar kenyataan bukan-bukan. Sekarang ni keluar pada semalam Pesuruhjaya PAS Perak Tuan Haji Razman Zakaria melahirkan keyakinan terhadap semangat setiakawan dan penyatuan ummah yang terbina di antara PAS dan UMNO akan terus kekal. Alhamdulillah. Beliau mengulas demikian ketika ditanya berkenaan pelantikan 5 orang adun sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, di mana PAS tidak tersenarai. Itu apa dia kata? Dia pertamanya Pak Teh, diri dia lah, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berhormat Adun Kota Tampan. Okey. Kemudian mengenai pelantikan Esko itu adalah kuasa di bawah Menteri Besar. Dan kita dimaklumkan pada hari ini hanya 5 orang saja dilantik dan tidak termasuk adun PAS. Tapi saya yakin tak mungkin Yang Amat Berhormat MB selaku Ketua Perhubungan UMNO Perak, Datuk Syarani akan meninggalkan PAS. Ini bukan soal Datuk Syarani nak meninggalkan PAS. Saya kena jelaskan di sini. Bukan Datuk Syarani nak meninggalkan PAS. Tidak sama sekali. Sebenarnya waktu fiasko itu berlaku, banyak orang kata macam-macam. DAP pun menawarkan diri, nak menyokong dan sebagainya. PAN juga bersetuju. Sebenarnya saya cakap 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada PAN dah sign dia punya SD pun. Mereka menyokong kerajaan yang baru ini dengan Datuk Syarani.
Tak ada masalah. Tapi kita masih lagi nak menyantuni PAS. Tetapi masalah sekarang ni hati tuanku yang terluka. Macam mana nak diubati? Takkan boleh Datuk Syarani immediate pergi menyempah junjung kasih pada tuanku. Tuanku janganlah marah sangat tuanku. Tak boleh. Sebab tuanku pun dia ada dia punya maruah, dia punya ada martabat dia. Janganlah buat sambil lewa. Dan saya merasakan banyak setengah pihak menghubungi saya dan mengata macam mana kerajaan negeri Perak ni. Kalau PAS tarik diri. Kalau PAS tarik diri tak ada masalah untuk di Perak tu. 2 parti, 3 parti yang ada situ tunggu. Memang dia menunggu. PKR menunggu. DAP menunggu. PAN menunggu. Tetapi kesannya nanti buruk. Sebab itu kita cuba menangani. Warga PAS jangan marah. Masalah sekarang ni bukan masalah UMNO berdendam. Tidak sama sekali. Atuk, kita cerita pasal Danny Tan Kim. Nak cerita apa pasal KLSP tak dapat. Saya cerita ni saya beri pencerahan saudara Danny supaya rakyat semua faham masalah apa yang berlaku di negeri Perak sekarang ini. Yang orang akan menuduh UMNO macam-macam. Saya perlu memberi pencerahan. Bahawa ini bukan, jangan nak tuduh UMNO. Tidak. Datuk Syarani ada membawa nama. Tapi belum dapat perkenan. Nak buat macam mana? Untuk melantik calon daripada PAS untuk menjadi ahli exco, dia kena dapat perkenan tuanku. Kalau tuanku tak berkenan, tak boleh. Itu hak kuasa dia. Jadi saya minta warga PAS berlapang dada. Inilah masalahnya. Cara terbaik lah bagi saya untuk menyantuni masalah ini, menghadap tuanku lah. Kita minta maaf, apa salahnya? Ini sejak semalam lagi Presiden UMNO bagai nak rak kena maki. Kononnya Zahid melutut minta maaf dengan Tuanku Haji Hadi, minta maaf dengan Muhyiddin lah apa semua. Macam-macam lah. Hanya kerana surat ataupun kenyataan media itu yang bagi pihak yang menyebut namanya adalah Susah Agung PAS, Susah Agung Bersatu dan Susah Agung Barisan Nasional. Bukan UMNO. Tuan Syed Anwar Musa. Saya semalam dah saya dah cakap. Saya kata tak betul ni. Bukannya Datuk Seri Zahid melutut, cium kaki. Tidak. Biasalah minta maaf. Dia pergilah menghadap tuanku. The only way. Berlapang dada lah. Berlapang dada ke istana. Tuanku tak mau terima dulu. Usahakanlah. Carilah di mana dia punya soft spots. Tuanku juga adalah manusia biasa. Dia pun adalah dia punya rasa hatinya. Rawatlah. Itu masalah dengan pendudukan kita dengan PAS di Perak. Saya harap warga UMNO jangan retaliate. Diksi-diksi PAS kembali kepada Muafakat Nasional lah. Tinggalkan PN. Itu yang terbaiknya. Dan saya nak bagi tahu, benda pun tak lama pun. Tak lama pun. Paling lama pun dalam 3-4 bulan lagi dah pilihan raya. Apa guna kita bercakaran? Jagalah Muafakat Nasional ini. Jangan hanya kerana tak dapat jawatan exco, maka kita pecahkan, kita robekkan Ikatan Perpaduan. Saudara Amy Zaremi, Datuk, ulas sikit pasal pampasan isu raw water Kedah dengan Penang. Ini satu lagi. Rakyat di Pulau Pinang, dia ada tempat takungan dia. Tempat takungan dia di Tanjung Tok Kong, tak silap saya, dekat Tanjung Bunga tu. Memang besarlah reservoir dia apa semua. Tapi kebanyakan air yang mereka dapat, sebahagian daripada air itu dapat daripada negeri Kedah. Tapi segala pimpinan DAP di Pulau Pinang ni, dia jenis orang yang tak pernah berterima kasih. Perlu dikaji. Macam di Singapura lah. Bekalan air yang diperolehi dari Singapura, air mentah, adalah daripada Johor. Dan harganya sejak dari merdeka lagi, tak naik-naik sampai sekarang. Sedangkan dia menjual air itu pada balik hantar balik setelah dirawat ke Johor pun dengan harga yang mahal. Sekarang ini apa yang berlaku di antara kerajaan negeri Pulau Pinang dengan kerajaan negeri Kedah, ini pertembungan antara buku dengan ruas. Menteri Besar Kedah, Datuk Sanusi, dia kata mesti dikaji semula dari segi rate dan sebagainya. Sebab pergantungan mereka pada Kedah.
Dan orang Pulau Pinang kena tahu sebenarnya sejarahnya Pulau Pinang itu sampai hari ini masih sebenarnya adalah milik kerajaan Negeri Kedah. Pulau Pinang ini disewakan, bukan digadai. Disewakan oleh Sir Francis Light daripada Tuanku Kedah. Tapi mereka dah besar kepala. Maaf cakaplah. Bahasa kasarnya besar punggung. Jadi sekarang ni apalah salahnya dikaji. Tapi kalaulah kerajaan Kedah mengambil tindakan drastik, mereka akan menggunakan isunya sebagai isu hak kemanusiaan. Bawalah isu ni ke bangsa-bangsa bersatu. Ini masalahnya. Saya harap Datuk Sanusi pun carilah jalan macam mana nak menangani masalah. Kita berhadapan dengan orang yang tidak sopan. Orang yang kurang sopan. Orang yang tak ada budaya. Budaya mereka ugut-mengugut. Bila mereka berkuasa, mereka merasakan kuasa itulah segala-galanya. Sebab itu kita tidak boleh berterima bersama dengan DAP. Sebab sebahagian dari pimpinan daripada DAP, ada yang baik, ada yang tak baik. Dan bagi mereka ni, dia nak tunjuk kuasa. Ini kita mengharapkan. Hanya masalah di Pulau Pinang itu, dan masalah di seluruh negara ini, dapat diselesaikan apabila bangsa Melayu ini bersatu. Itu yang sabar malam saya minta supaya kita bersatu. If we are unite, we are very, very strong. Hanya kekuatan kita bersama. Melayu bersatu, jangan fikir orang lain, mereka akan ikut. Tapi kalau kita berpecah, mereka tahu. Sebab pada DAP, dia kata ada kawan dia. Regu dia ada dalam PKR. Regu dia ada dalam PAN. Mereka ini akan melindungi mereka. Saling lindung melindungi. Kena pula sekarang ni kerajaan di Kedah itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh PAS. Sebab itu saya minta warga PAS jangan mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan berisu dengan apa yang berlaku di Perak. Sebab kita bila secubit saja kerajaan di Kedah, kita akan bangun, kita akan mempertahankan kerajaan di PAS di Kedah. Sebarang tindakan yang diputuskan oleh Datuk Menteri Besar, Datuk Sanusi, kita akan berdiri teguh di belakang beliau. Walaupun UMNO cuma ada satu kursi exco, tak apa, itu kerajaan PAS. Kita akan terus. Atas nama kesepakatan, atas nama muafakat bangsa kita. Kita tak akan mengizinkan orang lain untuk melakukan onar dan sebagainya. Jadi masalah air di Pulau Pinang, mereka dapat air bekalan air daripada Kedah, ambil air, bayarlah. Sekarang dah untung lebih. Syarikat yang mengendalikan bekalan air di Pulau Pinang, tinggi dia punya keuntungan. Ini keadaan yang sepengetahuan saya. Lebih daripada itu saya tak tahu. Dan saya melihat bahawa isu air di Pulau Pinang ini adalah merupakan isu yang cuba dipolitikkan. Benda ini boleh diusahakan, boleh diusaikan dengan secara rundingan, dengan baik. Bukan melalui media massa. Begitu juga apa yang berlaku di Perak. Masalah ini antara PAS dengan istana. Apalah salahnya, usaikanlah. Jangan kita tunjuk kita punya keras kepala, jangan kita tunjuk kita punya hebat, tak ada untung pun. Apabila perbalahan itu membawa perpecahan. Perdamaian itu membawa kebahagiaan. Itulah pegangan kita, itulah pegangan Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Memanglah bawah minta lawan. Dia orang nampak saja. Orang nampak, tapi yang bengkak bingkihnya kita. Saya selalu bercakap, kalau kita nak berlawan pun, pastikan dia punya hadiahnya lumayan macam Muhammad Ali. Lawan Muhammad Ali. Lawan 5, lawan 7, lawan 8. Tumbang saya dapat 5 juta. Okeylah. Kalau setakat bergaduh, bertumbuk semua, bingkak-bingkihnya dapat begitu, buat apa? Kata orang Perak, bingkak-bingkih. Dalam begitu juga dalam politik. Yang paling penting, kita akan menghadapi musim pilihan raya akan datang. Pulau Pinang akan menggunakan isu air ini dengan Kedah untuk membakar semangat pengundi-pengundi bukan Melayu untuk menyokong mereka. Ini yang sedang dilakukan oleh mereka. Jadi kita jangan terperangkap. Saudara Selangor saya, jangan sebarkan perkauman. Benar. Jangan kita sebab sekarang ni kita negara yang harmonis. Jangan kita sekali menggunakan politik perkauman. Enough is enough. Dan kita mengharapkan kali ini pilihan raya akan datang ni, kalau ada pihak-pihak yang menyebarkan unsur-unsur perkauman, eloklah ditangani secara undang-undang. Sebab kita dah letih dah sekarang ni. Begitu juga sekarang ni, ada pula, saya pun tak tahulah macam mana lah tiba-tiba orang yang khianat pada parti UMNO ni, dia boleh kata bahawa dia melakukan tindakan itu untuk menyelamatkan
Apa benda ni Saudara Hamzah? Nak wujudkan bahawa sekarang ni mesti satu muafakat yang lebih besar lagi. Saya dengar dekat Twitter ni, meluat saya tengok. Dia sedang mencari-cari usaha bagaimana untuk meletakkan kembali diri dia supaya dilihat penting. Kerana sekarang ni dah mula terurai. Orang rakyat dah tak percaya dah. Orang dah tak percaya dah dengan Perikatan Nasional. Sebenarnya mereka bergantung banyak kepada PAS. Untuk orang Melayu biasa untuk menyokong parti Pribumi ni, kalau mereka bertanding atas tiket parti bunga tu, memang untuk hari ini saya yakin tambah-tambah lagi kebencian rakyat apabila mereka tidak menangani isu kumpulan Wan Sembilan Pekerja dan moratorium. Ini nak cuba nak wujudkan. Nak wujudkan satu penyatuan dan sebagainya. Ini wishful thinking. Lepas tu dia kata bahawa masa dia buat itu kerana dia bukan pengkhianat. Saya pun tak tahulah apa gelaran nak dia bagi. Kamu menang pilihan raya atas tiket UMNO. Yang memenangkan kamu sebagai ahli parlimen, UMNO bahagian larut. Kamu mendapat watikah untuk bertanding atas nama UMNO. Berdepan dengan parti keadilan yang disantuni bersama oleh Pakatan Harapan. Ini fakta. Jadi bila kamu melompat ke sana, kita melihat kamu sebagai pengkhianat. Sebab orang lain yang luar je tak ada. Ahli-ahli UMNO memanglah sedih menerima kekalahan itu, menangis dan sebagainya. Tetapi tidaklah pula nak menyeberang. Sebab itu, bila wujudnya kerajaan Pakatan Harapan, tidak ada mana pun cawangan UMNO yang dibubarkan. Ahli-ahli UMNO tetap kental semangatnya. Kita kalah tak apa, kita akan lawan balik. Bukan lama pun, paling tinggi 5 tahun. Kita bina kembali kekuatan kita. Tapi yang kamu kata-kata nak melompat, apa hal? Kamu bawa sekali Mas Eriati, kamu bawa ramailah 14-17 orang. Benda ini melukakan hati rakyat. Jadi kamu nak buat apa pun, kamu nak tepek hadis macam mana pun. Kamu katalah ini hadis begitu. Orang tak boleh terima, Saudara Hamzah. You are gone in the eyes of members of UMNO. Ya, Saudara Ganesan Kori, kami sudah letih lah tu. Memang kita letih. Memang kita letih dengan keadaan suasana sekarang ni. Bukan hanya suasana ekonomi yang begitu muram. Dengan keadaan politik yang sebegini. Dan mereka masih lagi menyantuni seolah-olah bahawa mereka adalah benar. Saya harus memberi pencerahan supaya mereka tidak mempengaruhi fikiran ahli-ahli UMNO. Supaya mereka tidak berjaya mempengaruhi fikiran rakyat. Saya minta maaf, saudara. Memanglah ruangan ini saya wujudkan untuk memberi pencerahan. So, jadi no samsiah. Kalau Hamzah nak satukan Melayu, jemputlah sekali PAN masuk PN. Nah, itu sebenarnya kadang-kadang bila saya tengok, bila kata begitu, agak cynical. Yang UMNO kamu suruh baik. Kamu suruh kami terima semua. Tapi sahabat kamu. Sebab PAS berada dalam Perikatan Nasional. UMNO tidak. Luka yang kami alami dengan Parti Bersatu ni terlalu mendalam. Sebab UMNO dikhianati. Tapi kamu kata kamu tidak dikhianati. Dia sedar dirilah. 22 bulan anda berada dalam Pakatan Harapan. Apa yang anda tak kata, apa yang Parti Pakatan Harapan tak kata, apa yang Taslim Muhyiddin tak kata pada UMNO. Benda itu terngiang-ngiang. UMNO ni parti dah nak kelongkang. UMNO ni dah tak ada. UMNO ni dah bungkus. UMNO tak boleh pakai. Segala-galanya buruknya pada UMNO. Tak ada yang baik pada UMNO. Dan sekarang ni kamu mengatakan apa yang kamu lakukan selama ini bukan pengkhianatan. Apa yang kamu lakukan ini tidak lain tak bukan hanyalah untuk menyatukan bangsa. Ni engkau pakai vocabulary mana? Sebab itu ini satu kenyataan yang cukup baik saya baca. Itu kenyataan Ustaz Muhammad Noor Hamzah. Yang Ustaz Noor Hamzah, beliau sebagai Ketua Perangan Dewan Ulama PAS. Apa kata dia? Dia kata, kenapa semua orang nak bully UMNO? Apa salah UMNO selama ni? Dan tiada jasa ke UMNO selama ini memerintah negara hingga kan semua orang masih nak salahkan UMNO. Ini bukan saya kata. Ini kenyataan yang keluar dalam Facebook. Muafakat Nasional katanya merupakan satu kejayaan yang dicemburui oleh musuh. Perikatan Nasional merupakan satu kekuatan yang digeruni oleh lawan. Jangan dengan sebab ada kesilapan, ia memberi peluang kepada DAP dan sekutunya Pakatan Harapan berjaya membina semula menara kekuasaan yang membuahkan kekecewaan pada ummah.
Ini kenyataan daripada Yang Berhormat Ustaz Maknur Hamzah selaku Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS. Beliau dapat melihat keadaannya macam mana ini. Janganlah UMNO PAS ni bertelagah. Saya nak baca satu lagi kenyataan ini daripada pandangan daripada Dr. Tanaka Mustafa. Dr. Tanaka Mustafa ni dia warga PAS. Dia kata PAS kena pandang kritikan luar. Apa sebenarnya yang PAS buat dalam kerajaan Perikatan Nasional? Apabila PAS ada dalam satu coalition, pastilah impaknya akan turut kena kepada PAS. Lebih-lebih lagi, PAS nampak macam nak membackup saja, memanjang. Persepsi terhadap PAS semakin merosot teruk di kalangan mata rakyat. Terutama ni rakyat yang atas pagar dan non-PAS dalam isu melibatkan kebajikan rakyat. PAS tidak boleh selesa hanya dengan pujian penyokong sendiri. Sepatutnya PAS perlu kehadapan, menganalisa dan scrutinize isu yang ditimbulkan. Kemudian beri jawapan dan beri solution yang profesional. Bukan membackup tanpa faham asas isu. Hanya kerana nak mempertahankan atas nama Kerajaan Melayu Islam. PAS juga, kata Dr. Tanaka, tidak boleh rasa selesa dengan slogan asalkan bukan DAP. Ataupun dengan slogan UMNO gila kuasa. Ataupun dengan slogan jangan khianat kerajaan PN. Dan macam-macam slogan yang lain. Sebenarnya orang luar sedang nampak PAS tidak kompeten untuk menangani isu. Orang sendiri pun sampai kesudah duk memuakab dan memuji. Ya? Bahkan apa yang dikatakan kejayaan menteri-menteri daripada PAS pun sebenarnya tidak solid. Bukan kerja menteri-menteri dia PAS saja. Contohnya kejayaan menaikkan harga sawit. Ia bukan kerja bijak menteri sawit daripada PAS. Ia juga kerja yang berterusan daripada Menteri UMNO. Menteri Luar Negeri yang berjaya convince mempengaruhi negara-negara pengimport sawit terbesar negara kita. Ini kita kata orang PAS asyik klaim secara berterusan akan kehebatan Menteri PAS. Ini semua akan menyebabkan orang UMNO pun akan menyampah. Sikit lagi kalau betul-betul gaduh antara PAS dengan UMNO, yakinlah, ini kata Dr. Tanaka ya, Menteri PAS juga akan dicop sebagai klaim kerja orang. Orang lain buat kerja, PAS yang klaim namanya. Begitu juga isu tabung haji plantation jual aset. Kumpulan wang simpanan pekerja jual aset. Tidak langsung diulas dan disentuh oleh pemimpin PAS. Seolah-olah PAS berkompromi dengan skandal jika ianya sebagai skandal. Jadi kata Dr. Tanaka, saya tak nampak PAS berkompromi dengan skandal yang dibisingkan. Tetapi sebenarnya PAS tak mahu menahu secara mendalam akan isu yang dimainkan. PAS dilihat sebagai leka dengan keselesaan kuasa. Ini pandangan bukan saya, ini tulisan saya baca. Jadi para penyokong PAS boleh terus menyokong PAS, tetapi sangat perlu menjentik kelekaan ini. Jangan biar pemimpin berkhayal dengan pujian daripada penyokong. Bukalah mata kepada kritikan musuh. Jangan semuanya dianggap sampah dan fitnah. Dengan kuasa yang ada, anda boleh akses maklumat untuk dikenal pasti keabsahan kritikan itu. Kita pernah sebut PAS kehilangan sentuhan strategis. Para strategis, dia kata saya tahu siapa dia. Mungkin sudah lebihkan masa mengurus benda lain seperti GLC atau jawatan dalam kementerian. Kerja menganalisa isu untuk membentuk satu stand parti terhadap isu tersebut seakan tiada ada. Sebab itu, PAS hanya boleh come out dengan sindiran, pusing-pusing dan hikayat-hikayat. Jadi dia kata, lihat pendirian UMNO. UMNO Barisan Nasional. Betul atau salah, dia letak tepi. Pendirian UMNO disertakan dengan sokongan-sokongan kuat daripada data, maklumat dan analisa dilihat lebih hebat oleh rakyat. Bukan saja PAS tenggelam, bahkan PA juga tak terlawan. Pakatan Harapan seolah-olah menumpang serangan UMNO terhadap Perikatan Nasional. Jadi jika PAS terus bersikap begini, PAS akan kembali ke zaman PAS dianggap kolot dan tak profesional. Orang luar sudah mula bertanya, di mana profesional dalam PAS? Para doktor, para insinyur, cerik pandai dalam PAS yang PAS canang sebelum ini. Mereka membisu 1000 bahasa. Malah ada yang sudah mula anggap PAS hanya menunggang isu penyatuan ummah tapi layu setelah mendapat kuasa. Ini catatan kiriman daripada pandangan Dr. Tanaka Mustafa, warga PAS. Jadi saya mengharapkan bahawa warga UMNO juga jangan terikut-ikut dengan stand begitu. Kita UMNO terus. Unit bahagian kajian, unit bahagian perang serang saraf. Terus. Perjuangan kita tidak lain, tidak bukan, hanyalah untuk rakyat. UMNO dari rakyat untuk rakyat. Perjuangan bangsa kita mesti diutamakan.
alif, ba, ta. Agama, bangsa dan tanah air mesti dipertahankan. Warga UMNO tidak boleh berkompromi terhadap siapa saja yang dilihat mahu menjahanamkan bangsa kita. Warga UMNO wajib mempertahankan muafakat nasional yang telah pun kita bentuk bersama. Tetapi dalam keadaan yang sama, waktu kita menangani isu ini, kita juga jangan lupa segala-galanya kita serahkan atas ketentuan ilahi. Ya, 3-4 bulan lagi kita akan menghadapi pilihan raya. Besok mungkin saya akan menyatakan sesuatu yang agak seronok untuk saudara. Jadi tunggulah besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok. Sekian, terima kasih dan selamat malam.